Kami sayang cikgu. Memanglah. Kalau Irfan dulu waktu sekolah, siapa cikgu yang paling Irfan ingat? Oh, yang paling saya ingat banyak sebenarnya Fika. Sebab setiap cikgu ni dia memberikan suntikan semangat yang berbeza-beza. Betul. Kan? Cikgu BM cara dia lain, cikgu BI mungkin garang sikit, cikgu matematik apatah lagi kan. Sebenarnya cikgu ni lah yang mencorak kepribadian kita. Sebab mereka merupakan pendidik dan juga mereka yang memberikan kita ilmu sejak daripada kecil lagi. Sebab itulah kita perlu menghargai dan juga menghormati guru bersepeda. Bukan sahaja sempena hari guru hari ini, setiap hari, setiap masa. Kita kena ingat jasa mereka. Tapi tu dia nak ubah sikit lah. Nak ubah dah pasal apa? Sebab duduk kat Penang ni. Duduk kat Penang. Sebab alang-alang kita dekat Penang ni Fika, kita nak tanya perkembangan terkini Pulau Pinang ni macam mana. Itulah kita nak ronda-ronda Pulau Pinang ni sebenarnya. Kita tak arif sangat kan nak tanya siapa. Itulah pasal kita nak tanya siapa. Okey, kita ada orang yang bertepatan sebenarnya hari ni. Kita nak kenalkan terlebih dahulu. Kita bersama dengan Yang Berhormat Tuan Wong Hon Wai, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif, Merangkap Pengerusi Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat dah? Ya, sihat. Selamat Hari Guru dan selamat Hari Muzium Antarabangsa. Terbaik. Ya. Itulah bila kita nak cakap mengenai Mai Ronda Penang ni, nak tanya jugalah. YB dulu sekolah mana YB? Ya, saya di sekolah di Aitam. Aitam. Aitam di Pulau Pinang. Zaman sekolah YB macam mana? Ingat tak YB dengan cikgu-cikgu dulu? Ya, kita menghargai. Kita masih ingat guru-guru yang banyak mengajar kita, banyak mendidik kita. Maksudnya kalau jumpa dekat luar ni, kenal lagi tak cikgu-cikgu? Semestinya ada antara mereka ialah pengundi saya pula. Oh, terbaik cikgu-cikgu nampak, kita. cikgu ni memang sentiasa akan beri sokongan kepada anak didik. Okey, bercerita mengenai Pulau Pinang ni, apa yang menariknya di Pulau Pinang sebenarnya YB? Ya, Pulau Pinang amat tertarik kerana Pulau Pinang mempunyai sebagai satu bandar warisan kawasan Georgetown, sebagai bandar warisan Georgetown, dan juga Bukit Bendera sebagai UNESCO Biosphere Reserve. Oleh itu sama ada warisan perbandaran, sama ada makanan, pantai, bukit, alam sekitar semuanya amat cantik sekali. Oleh bersesuaian dengan pelancong-pelancong seisi keluarga, sama ada daripada Malaysia ataupun di luar Malaysia. Kalau bercakap mengenai pelancongan di Pulau Pinang ni, perkembangan terkini bagaimana? Perkembangan amat memberangsangkan dengan banyak elemen-elemen baru dalam sebagai daya tarikan pelancongan, dan banyak ramai juga hotel-hotel yang baru didirikan, menandakan ada keyakinan pasaran dari segi sektor swasta untuk membina hotel-hotel baru dan juga tempat-tempat tarikan yang baru. Itulah memberikan satu pengalaman berlainan kepada pelancong-pelancong yang boleh kembali ke Pulau Pinang berulang kali. Bukan sekali saja, tapi berulang kali. Kalau daripada pihak kerajaan Pulau Pinang sendiri, bagaimana sebenarnya membantu khususnya PKS, perusahaan kecil dan juga sederhana, khususnya dalam sektor pelancongan ini? Ya, semasa COVID kita telah memberikan dana bantuan kerana mereka terkesan waktu COVID. Sekarang kita panggil V-shape. Dia sudah jatuh kemudian naik kembali. So amat memberangsang pertumbuhan kenaikan itu. Saya rasa kita amat yakin dengan pengumuman terbaru dari Perdana Menteri dan juga Menteri Pengangkutan dan Ketua Menteri bahawa pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Projek-projek baru LRT akan dilaksanakan di Pulau Pinang dengan tambakan Geni Bay yang baru, dan kita juga akan melancarkan pemulaan projek kereta kabel naik Bukit Bendera. Sebelum ini kita naik kereta api Bukit Bendera kan di Bukit Bendera. Sekarang kita akan tambah lagi satu kereta kabel dalam masa 2 tahun begitu. Dia akan siap, kereta kabel akan mula di Kebun Bunga Botanic Garden, akan naik terus ke Bukit Bendera. So memberikan satu pengalaman baru. Bahkan memberikan satu pengalaman baru kepada pelancong-pelancong. Kerana apabila kita kata pelancong, kita perlu sentiasa kemaskini produk-produk pelancongan kita supaya apabila dia datang dia boleh berulang kali kembali. Betul. Antara yang menjadi faktor utama pelancong datang kembali ke sesuatu lokasi pastinya dari segi keselamatannya. Jadi bagi Pulau Pinang sendiri, bagaimana memastikan perkara ini dan juga negeri Pulau Pinang ini sentiasa di tahap yang terbaik? Ya, Pulau Pinang ialah terdiri daripada pulau dan juga seberang perai. Tempatnya tak bersama. Mana-mana perjalanan pun lebih kurang 1 jam lebih saja. Oleh itu
itu dia amat selesa bagi pelancong apabila mereka tiba dalam masa setengah jam, 1 jam mereka sudah boleh naik bukit. Atau masa setengah jam, 1 jam, dan masa dia boleh sampai ke pantai. Oleh itu dia boleh mengalami pengalaman yang berbeza. Dan tempat ini dia tak begitu pulau dan seberang perai. Dia mempunyai keselamatan yang baik dan amat terjaga dari segi semua segi. Baik. Ya. Wabi, bercakap berkaitan dengan produk pelancongan. Saya kira makanan juga adalah salah satunya. Ya, semestinya. Orang suka makan nasi kandar, apa semua kan. Bagaimana keunikan di Pulau Pinang ini mampu untuk menarik lagi orang pelancong datang ke sini? Ya, Pulau Pinang ini dia bukan sahaja menawarkan makanan-makanan yang enak. Sama ada tempatan, sama ada nasi kandar, roti canai dan sebagainya. Dia amat sesuai dengan orang-orang tempatan. Tetapi orang asing juga, pelancong asing juga amat selesa dengan penawaran berbagai makanan tempatan, makanan Arab, makanan India, Tionghoa, makanan Barat. Also dia menawarkan Jepun ke, dia menawarkan satu siri berbagai pilihan untuk menyaji, boleh disajikan kepada pelancong semua kategori. Sama dari muda sampai berumur ataupun daripada tempatan ataupun daripada luar negara. Okey. Walaupun kita bercakap berkaitan dengan makanan tadi kan, bagaimana pula dengan dari segi kualiti dan juga kawalan harga makanan-makanan yang disajikan di sini? Ya, kalau dibandingkan di bandar-bandar besar di Malaysia, sama ada Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Pulau Pinang masih lagi sangat affordable kita panggil, masih mampu bayar. Okey, masih mampu bayar. Mampu makan, mampu bayar. Betul. Ya, Makanan kat sini amat enak. Kerana enak, kita pulau kan, kita ada makanan laut. Ada seafood. Ada makanan laut seafood dan sebagai, you know. Ini tarikan lah antara Tarikan tarikan. yang Itulah baik yang sekali. menariknya di Pulau Pinang dengan kepelbagaian budaya yang ada di sini kan. Lepas tu makanan juga macam-macam seperti mana YB katakan tadi. Dan sekarang ni kalau kita boleh lihat lebih ramai yang ingin menarik perhatian khususnya daripada pengunjung-pengunjung muda ini. Kalau di Pulau Pinang pula bagaimana untuk kita sama-sama mengikut trend anak-anak muda ini? Anak-anak muda mereka apabila melancong mereka suka guna handphone, guna Waze, Michelin Guide ataupun TikTok. Apabila mereka melancong, menjelajah seluruh pelosok dan lepas itu Instagram. Oleh itu amat penting dan banyak tempat Instagramable. Wah, boleh OOTD. Lalu pandai ya. Ya, Instagramable, kemudian buat TikTok. Dan mereka membantu kita juga menyebarkan maklumat pelancongan kepada seluruh dunia. Melalui pengalaman mereka Instagram, TikTok dan sebagainya. Mereka menceritakan cerita Pulau Pinang dan berkongsi kepada semua orang. Oleh itu saya rasa kita mendapat manfaat daripada pelancong-pelancong muda ini. Mereka menggunakan teknologi moden dengan berbagai, kemudian mereka bantu kita menyebarkan cerita Pulau Pinang ke seluruh dunia. Kalau macam YB sendiri, di mana lokasi kegemaran YB? Kalau Lokasi kegembaran saya di Bukit Bendera. Bukit Bendera. Bukit Bendera. Kerana Bukit Bendera saya boleh naik bukit, mendaki bukit. Mendaki 1 jam saya sampai. 1 jam. 1 jam saya sampai mendaki sampai Bukit Bendera. Lebih kurang 790 meter saja. Tak setinggi. Tak tinggi. 1 jam boleh sampai. Kemudian 1 jam kemudian boleh naik atas, pergi Astaka sana, minum kopi ke, makan roti canai sikit. Turun balik menggunakan kereta api Bukit Bendera. Naik boleh sendiri. mendaki kemudian turun naik kereta api. kereta. So dia menjimatkan masa. Boleh YB habis SPM pukul 10. Ya. Sempat lagi. Sempat lagi. Boleh gambarkan tak pemandangan yang indah dekat atas. Mungkin ada yang belum pernah pergi lagi. Ika pernah pergi ke? Belum. Tak sampai lagi. Cuba gambarkan. Di atas Bukit Bendera you boleh nampak banyak kehijauan. Satu hutan yang berjuta tahun. Kita panggil rainforest, hutan tropikal. Dan dengan ada pemandangan. Boleh nampak jabatan pertama Pulau Pinang. Boleh nampak jabatan kedua Pulau Pinang. Boleh nampak bangunan tertinggi di Pulau Mutiara, Komta. Boleh nampak juga di sebelah Tanjung Bunga. Dan juga seberang perai. Boleh nampak juga ke seberang perai. Dan menawarkan satu pemandangan panoramic. Dan atas bukit ada kita satu produk tourism kita panggil Habitat. Habitat boleh jalan, ada canopy walk. Boleh saya rasa sekali tak akhir saya bawa kawan saya, kita boleh jalan satu petang.
Oh, Satu petang, dia bukan beberapa jam. Kalau betul-betul nak menikmati Bukit Bendera, saya kata 3 hari 3 malam pun tak habis. Oh, ya, 3 hari 3 besar malam. keluasan dia. Ya, kan? ya, boleh mendaki, boleh berkemah, boleh santai-santai waktu malam, tengok itu serangga dan berbagai flora dan fauna pada waktu-waktu yang berlainan. Sama ada pagi, sama ada petang, sama ada malam, lewat malam, dan dia ada setiap waktunya. Bukit Bendera menonjolkan keindahan yang berbeza. Saya Sama dengar ada hujan renyai-renyai, atau hujan lebat, dia akan menawarkan pengalaman yang Rasa berlainan. romantik sangat hujan renyai. Itu kita kena tambahlah masa kita dekat Pulau Pinang ni, tak cukup 2 hari Malam ni kan. kita pergi sana. Malam ni kita pergi sana. Ya. Okey, YB, kalau kita nak menyentuh mengenai Pelan Pinang 2030 ini. Ya. Kalau kita tengok pada tema B, adanya inisiatif mencipta pelbagai produk pelancongan yang berkualiti di seluruh pulau dan seberang perai. Ya. Jadi setakat ini bagaimana perjalanannya dan juga Ya, progres? kita berusaha kerajaan bersama pihak swasta. Kita mengadakan idea-idea. Seperti baru-baru ini kita membuka satu tempat panggil Geni Bay. Okey. Satu tempat park yang besar. Melalui tampakan laut kita ada Geni Bay, boleh waktu senja kita tengok sangat cantik. Waktu orang bersantai di sana. Dan seperti kata tadi saya kata itu kereta kabel Bukit Bendera sedang diusahakan, dan juga produk-produk di sebelang perai, Kampung Agong dan ekoturism. Satu hala tuju yang baru, ekoturism. Maksudnya bukan sahaja kita tengok warisan, kita bukan sahaja tengok pantai ke bukit, kita boleh memanfaatkan elemen-elemen dari segi alam sekitar untuk mencipta dia sebagai satu ekoturism. Dan baru-baru kita juga mempelopori arkeologi dan galeri arkeologi Gua Kepah di seberang perai utara dekat dengan sempadan Kedah di kawasan Penaga. Kita akan buka tahun ini dengan arkeologi, dengan ada skeleton kita panggil Penang Women yang mempunyai sejarah 5,000 tahun. Menonjolkan satu koridor arkeologi bukan saja daripada Lembah Bujang, Gua Kepah sampai ke Perak, Lenggong Valley. Bila menyentuh mengenai arkeologi itu tadi, macam hari ini kita bersempena dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2024. Dia bagamana sebenarnya sambutan seperti ini boleh memberi impak kepada Pulau Pinang? Ya, sejak 13 Mei ini kita telah menyambut lebih kurang 1,000 orang pengamal muzium, warga muzium dari seluruh negara. Daripada 40 muzium, seramai lebih kurang 1,000 orang daripada seluruh Malaysia, Semenanjung, Sabah dan Sarawak, termasuk juga daripada Indonesia dan Singapura. Mereka berkumpul di Pulau Pinang dan berbagai aktiviti dijalankan. Macam seperti di Dewan Seri Pinang ini kita akan ada pembukaan hari Sabtu ini dengan semua muzium-muzium menonjolkan kekuatan masing-masing. So hari Sabtu ini pagi kita ada di Dewan Seri Penang jam pukul 10 sampai tengah petang. Kita bolehlah jemputlah, datang beramai-ramai untuk melihat kekuatan ataupun kekayaan pertunjukan dan kebudayaan semua booth muzium dari seluruh Malaysia. One stop. One stop boleh datang semua, jenguk, boleh tengok semua. So satu hari pun tak boleh habis. YB, sebagai pengerusi Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang kan, kalau boleh kongsikan betapa pentingnya untuk kita sebagai rakyat Malaysia ini memahami erti sejarah di negara kita. Sebagai Lembaga Muzium, kali pertama kita menganjurkan Hari Muzium Antarabangsa. Dan tahun ini juga Lembaga Muzium Pulau Pinang menyambut ulang tahun ke-60. Dan muzium amat penting kerana generasi muda mereka perlu didedahkan. Mereka bukan sahaja membaca dalam buku sejarah, tetapi juga melihat dengan sendiri artifak-artifak ataupun bahan-bahan yang dipamerkan di muzium sama ada negeri atau di tempat-tempat lain di seluruh negara, supaya mereka boleh lebih memahami sejarah tanah air kita dan juga prasejarah sebelum ini apa berlaku. Beberapa dia macam di arkeologi Gua Kepah 5,000 tahun. Satu tempoh yang amat panjang dan boleh kita mempelajari dalam melawat sebuah muzium dengan sejarah-sejarah tempatan negeri-negeri kita di negara dan dunia. Dan itulah dengan masa yang singkat kita boleh belajar apa yang kita
baca dalam buku, tapi kita boleh sentuh, kita boleh belajar dengan melawat muzik. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, nak merasai sendiri pengalaman sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2024 dan juga nak tengoklah ada apa kat Penang ni, makanan dia macam mana, orang dia macam mana, betul ke banget. Datanglah, mailah ke Penang. Jumpalah kami dekat sini, Dewan Seri Penang dekat je. Dekat je. Main lah. Mai Tanjung. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Wong Hon Wai, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif, merangkap Pengerusi Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang. Terima kasih YB. Terima kasih. YB jangan lupa pukul 10 sana. Okey. Okey, penonton. Seterusnya kita akan bawakan satu bikisan berkaitan dengan bagaimana Pulau Pinang ini mengatasi masalah keciciran pelajar. Ya, jadi sama-sama kita saksikan bikisan ini.